Bau yang biasa dihidu, sentuhan tangan yang cukup dikenali, dan senyuman yang serupa dengan arwah istri. Yasmin, awak Yasmin, kan? Istri yang disangka telah meninggal dunia kini muncul di hadapan saya sebagai seorang pembantu rumah selepas 3 tahun, tekan butang langgan. Saya, Asman, akan berkongsi dengan Anda sebuah kisah yang menyentuh perasaan. Kisah bermula. Aiman hanya duduk termenung di hadapan meja makan yang kosong, seperti hari-hari sebelumnya. Kuah lauk sudah lama sejuk, dan nasi di dalam pinggan masih belum diusik walau sebutir, kini sudah keras. Ketuhar gelombang mikro dan televisyen juga tidak terpasang. Di dalam rumah yang sunyi itu, hanya kedengaran bunyi detik jarum jam dinding lama. Jarum jam itu terus berdetik, menandakan satu lagi hari berlalu tanpa sebarang peristiwa. Dia telah menjadi seorang lelaki yang tidak mampu mengemas walau sepinggan mangkuk. Di dalam peti sejuk, berderet lauk pauk yang sudah tamat tempo. Di dalam singki, sisa kuah yang kering sudah melekat dan mengeras. Rumah yang tidak terurus, hati yang tidak tenteram. Walaupun 3 tahun telah berlalu, ruang itu seolah-olah terhenti pada hari di mana kenangan wanita itu masih segar. Ding dong. Bunyi loceng pintu rumah mengejutkan Aiman, membuatnya mengangkat kepala. Sebentar tadi, dia begitu termenung sehingga bunyi itu pun hampir tidak didengarinya. Siapa? Fikirnya. Sudah lama tiada siapa yang datang ke rumah ini. Dia perlahan-lahan, sangat perlahan, bangkit dari kerusinya. Stoking yang dipakai hanya sebelah, pandangan mata yang kosong, langkah yang tidak bermaya, lalu dia membuka pintu. Pada saat itu, jantungnya terasa seperti berhenti berdegup seketika. Di hadapan pintu, berdiri seorang wanita dengan rambut yang diikat kemas. Dia memakai blaus dengan kardigan berwarna kuning air, kedua-dua tangannya digenggam sopan di hadapan. Dia tersenyum sedikit lalu berkata, "Assalamualaikum, Encik. Nama saya Zahra. Saya datang selepas menerima panggilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah." Sementara nama itu berlegar-legar di telinganya, pandangan Aiman meneliti mata, hidung, bibir, dan rahang wanita itu dengan sangat perlahan, tiada satupun yang boleh dipastikan. Namun, anehnya, dalam beberapa saat yang singkat itu, jantungnya merasakan satu debaran yang sangat dikenalinya. Satu perasaan yang sudah lama wujud, nama yang dia percaya telah dilupakan, kini terasa seperti tersekat di kerongkongnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ah, iya, sila masuk." Zahra menanggalkan kasutnya dengan berhati-hati dan berjalan masuk dengan langkah yang senyap sambil memerhatikan ruang tamu. "Encik nak saya mula mengemas dari mana?" tanyanya. Aiman hanya menggerakkan tangannya di udara. "Mana-mana sahajalah." Wanita itu segera memakai sarung tangan getah dan menuju ke singki. Cara dia memeriksa suhu air, menuang sabun pencuci, dan menyusun pinggan mangkuk nampak begitu mahir dan biasa. Aiman hanya duduk diam di atas sofa. Bunyi air yang mengalir dari jauh, bunyi pinggan mangkuk yang berlaga. Itu bukan bunyi yang dijangka dari seorang pembantu rumah pada hari pertama bekerja. Semuanya terasa terlalu biasa. Terutamanya cara dia melipat tuala, dilipat 2, dilipat 2 lagi, kemudian dibahagi 3. Itu cara lipatan Yasmin, bukan cara hotel, bukan cara pusat beli belah, tetapi cara khasnya yang kemas tetapi mesra. Tanpa sadar, Aiman mengesat bibirnya dengan belakang tapak tangannya. Hatinya tiba-tiba menjadi resah. "Encik belum makan, kan? Nak saya masakkan asam pedas?" Atas pertanyaan itu, dia mengangkat kepalanya. "Ya, boleh juga." Tanpa teragak-agak, Zahra membuka peti sejuk dan mengeluarkan bahan-bahan. Bawang merah, cili kering, kunyit, serai. Terung dipotong nipis berbentuk separa bulan, bendi pula dipotong besar-besar. Apabila kuah mula menggelegak, dia menutup periuk, memperlahankan api, dan sebelum merasa kuahnya, dia mempunyai tabiat mengelap tepi periuk terlebih dahulu. Aiman tanpa sadar memerhatikan semua itu sebelum mengalihkan pandangannya. "Jemput rasa, Encik," katanya sambil meletakkan mangkuk asam pedas di atas meja. Aiman mencedok sesudu dengan berhati-hati. Sebelum lidahnya merasa, ingatannya yang bertindak balas terlebih dahulu. Rasanya sama seperti masakan Yasmin. Bukan seperti masakan ibunya, tetapi rasa yang selalu Yasmin masak sambil berkata, "Asam pedas nih kena pedas baru sedap." Dia meletakkan sudu dan hanya merenung mangkuk itu. Kemudian, dengan sangat perlahan, dia berbisik, "Yasmin selalu cakap macam tuh. Dia kata tak apa kalau kita tak ada anak, cukup kita berdua." Dia sendiri terkejut mengapa dia berkata begitu. "Encik oke?" tanya Zahra. Aiman mengangguk. Namun, bibirnya terhenti dalam keadaan yang kekok, antara mahu tersenyum dan tidak. "Sedap. Kena dengan selera saya." Zahra tersenyum sedikit,
dan senyuman itu terlalu biasa sehingga Kang Aiman cepat-cepat mengalihkan pandangannya keluar tingkap. Di luar, cahaya matahari menembusi bingkai tingkap, dan bayang-bayang pokok kelihatan di lantai ruang tamu. Pemandangan yang biasa dilihat, tetapi anehnya, kehadiran seseorang yang menyerupai dia di dalam ruang ini terasa menakutkan dan pada masa yang sama, menenangkan. Malam itu, Aiman berbaring di katil sambil merenung siling yang gelap. Sejak hari kematian Yasmin, tiada lagi bau di dalam bilik itu. Tetapi anehnya, pada hari itu, bau asam pedas melekat pada pakaiannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, muka mereka serupa saja. Tak mungkinlah, dia dah mati. Aku sendiri yang terima bekas abunya. Namun, jantungnya berdegup lebih kencang ketika berada di meja makan tempat wanita itu duduk berbanding di mana-mana upacara pengebumian. Keesokan paginya, Aiman terjaga lebih awal daripada biasa. Di luar tingkap masih samar-samar, dan dari arah ruang tamu, kedengaran pergerakan yang senyap. Semalam, wanita itu dengan jelas berkata akan datang bekerja pada pukul 9 pagi mengikut kontrak, tetapi jam sekarang baru menunjukkan pukul 6.30 pagi. Sambil menyeret seliparnya ke ruang tamu, dia terhenti apabila melihat Zahra di dapur, sedang menunduk sedikit sambil memotong sayur dengan berhati-hati. Awalnya sampai, tanyanya, Zahra mengangkat kepala dan tersenyum janggal. Saya keluar awal, risau jalan sesak. Tapi tak sangka pula sampai terlalu cepat. Saya tunggu sekejap di depan sebelum masuk. Terima kasih, sebab beritahu kata laluan. Aiman hanya mengangguk, tetapi ada sedikit rasa kurang senang. Memang benar dia memberitahu kata laluan semasa menandatangani kontrak semalam. Tetapi itu hanya untuk kemudahan. Dia tidak sangka wanita itu akan masuk ke dalam rumah dengan begitu selamba. Dia duduk di meja makan, bermain dengan gelas air sambil memerhatikan Zahra. Wanita itu sedang memotong lobak merah dan terung dengan sais yang sama. Bukan dipotong dadu, bukan juga dihiris nipis, tetapi bentuk pertengahan, tepat seperti cara yang disukai Yasmin. Aiman berkata acuh tak acuh. Cara potong lobak tuh nampak mahir. Zahra terus memotong sambil menjawab, saya berlatih tengok buku resepi. Nampak biasa, tapi sebenarnya susah juga nak dapatkan potongan yang elok dipegang. Nada suaranya, ketenangan dalam jawabannya. Terlalu selamba untuk seseorang yang hanya berlatih memasak. Tidak lama kemudian, sambil memanaskan semula asam pedas, Zahra bergumam, oh, kena keluarkan sambal belacan juga. Sambal yang lama sikit mesti lagi sedap. Kemudian, tanpa teragak-agak, dia membuka peti sejuk. Pada saat itu, kening Aiman sedikit terangkat. Sambal ada dalam bekas belah kiri sekali, dalam tupperware hijau. Zahra terhenti seketika, tetapi terus mengeluarkan bekas yang betul. Betul lah. Saya cari ikut bau tadi, katanya sambil tersenyum, tetapi pandangan Aiman semakin bercelaru. Tak, mungkin dia cuma maksudkan baunya sedap. Kedudukan dalam peti sejuk mungkin boleh diagak. Dia coba memujuk dirinya. Tetapi pada satu ketika, dia ternampak tangan Zahra ketika wanita itu menanggalkan sarung tangannya. Di belakang tapak tangan kirinya, ada parut melecur kecil yang pudar. Terletak di tempat yang sama dengan parut Yasmin akibat terkena kuah panas pada awal perkawinan mereka. Aiman menarik nafas dalam-dalam. Walaupun tidak diluahkan, di dalam kepalanya, ayat siapa perempuan nih, adakah ini benar-benar mungkin? Terus berlegar-legar. Selepas menyediakan makanan, Zahra tidak duduk. Dia hanya berdiri senyap sambil memerhatikan Aiman makan. Aiman sengaja menumpukan pandangannya hanya pada pinggan. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan atau ditanya tanpa kelihatan aneh. Betul kekena dengan selera encik? Tanyanya. Aiman terdiam sejenak sebelum menjawab, ya, sampai saya terkejut. Zahra kemudian tersenyum kecil dan menambah, nampaknya selera encik tak banyak berubah, ya. Kata-kata itu membuatkan Aiman berhenti menyuap. Apa maksud awak? Zahra segera menjawab, tak ada apa-apa, saya cakap kosong saja, sambil menggelengkan kepala, tetapi ayat pendek itu menusuk jauh ke dalam hati Aiman. Mungkinkah dia bercakap seolah-olah dia sangat mengenali aku? Petang itu, selepas Zahra pulang, Aiman duduk termenung di meja makan untuk masa yang lama. Kemudian barulah dia berhati-hati mengeluarkan telepon bimbitnya dan membuka semula gambar-gambar dari majelis pengebumian Yasmin 3 tahun lalu. Bekas abu, ibu Yasmin yang memakai baju kurung putih, dan dirinya yang tersenyum hampa. Semuanya jelas menunjukkan bahwa Yasmin telah tiada. Dia membesarkan gambar wajah Yasmin sekali lagi. Bayangan senyuman Zahra yang seolah-olah bertindih dengan wajah itu membuatnya memegang dahi sambil bergumam, tak mungkin.
Kenapa aku asyik pikir macam ni? Malam itu buat pertama kalinya selepas sekian lama, dia menuju ke bilik di mana almari pakaian Yasmin berada. Apabila pintu dibuka, bau sabun lama terhidu lembut, timbunan tuala yang belum dilipat, pelembab bibir yang belum dibuka, dan sehelai kardigan biru langit yang tergantung di penyangkut baju seolah-olah menantinya dalam diam. Dia hanya berdiri di hadapan almari itu tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dengan sangat senyap, dia berbisik dalam hati, takkanlah awak, kan? Pada hari ketiga, Aiman sengaja duduk di sofa ruang tamu tanpa berkata apa-apa sambil memerhatikan Zahra. Wanita itu seperti biasa, mengemas rumah dengan senyap, melipat selimut, menyiram pokok bunga, dan memasukkan pakaian ke dalam mesin basuh mengikut urutan yang ditetapkan. Tiada langsung kekokongan seorang pembantu rumah baru pada gerak jerinya. Dia sengaja meletakkan bekas budu lama di bagian paling hadapan peti sejuk, tetapi Zahra, tanpa berasa aneh, meletakkan semula budu itu ke belakang dan mengambil sebekas sambal belacan yang elok, tanpa teragak-agak. "Sambal tuh lagi sedap ke?" tanya Aiman. Zahra menutup bekas itu dan mengangguk. "Ya, yang paling bawah tuh, rasanya dibuat 10 hari lepas, yang tuh paling sedap sekarang." Kata-kata itu membuatkan Aiman terasa seperti berhenti bernafas. 10 hari lalu, dia tidak membuat sambal baru. Itu adalah sambal terakhir yang dibuat oleh Yasmin semasa hayatnya. Petang itu, rakan sekerjanya, Faizal, singgah ke rumah Aiman. Alasannya untuk mengambil barang, tetapi sebenarnya dia risaukan Aiman. Faizal duduk di sofa sambil minum air, kemudian memandang sekilas ke arah dapur dan mengerutkan dahi. Kau pembantu rumah mana nih? Dia pakai apron yang arwah istri kau selalu pakai tuh?" Kata-kata itu membuatkan Aiman terdiam. Pagi tadi, Zahra dengan selamba memakai apron yang sering digunakan oleh Yasmin. Melihatnya memakai apron itu tanpa berkata apa-apa, Aiman hanya menganggap, mungkin dia nampak, jadi dia pakai sajalah. Tetapi kini, babak itu terasa berbeza, orang tua sikit. Senyap dan pandai buat kerja. Aiman coba berselindung, tetapi Faizal masih kelihatan hairan. "Tapi muka kau pucat semacam. Kau sakit ke?" "Tak adalah." Aiman memejamkan mata. Dia berharap semua ini hanyalah mimpi. Apabila malam tiba, Zahra menutup pintu dengan senyap dan pulang. Aiman duduk di meja makan, menggenggam apron itu tanpa bergerak. Akhirnya, dia mengeluarkan telepon bimbit lama Yasmin. Nomor yang tidak pernah ditukarnya sejak Yasmin tiada. Dia teragak-agak, kemudian membandingkan nomor itu dengan nomor telepon pada kad pengenalan Zahra. Nomornya berbeza. Tetapi 4 digit terakhir sama dengan nomor yang digunakan Yasmin semasa hayatnya. Ini mesti kebetulan, pikirnya. Dengan tangan yang menggeletar, dia menulis nama di atas kertas nota, Zahra, Yasmin. Kemudian dia memadamnya semula. Rasanya terlalu awal untuk membuat kesimpulan. Keesokan harinya, Aiman sengaja menguji Zahra. "Boleh tak hari ini masak tanpa guna petai?" Wanita itu memandangnya dengan terkejut seketika, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, "Sudah tentu, encik. Sebenarnya saya pun tak berapa suka bau petai." Kata-kata itu membuatkan Aiman meletakkan garfunya. Yasmin adalah orang yang tidak tahan dengan bau petai, dia tidak pernah meletakkan petai dalam sambal atau ulam-ulaman. Satu lagi persamaan, Aiman semakin keliru. Dia tidak lagi dapat menafikan bahwa wanita di hadapannya bukanlah Yasmin. Cara bercakap, sentuhan tangan, tingkah laku, sehinggalah ke cara memasak. Semuanya sepadan seperti kepingan teka-teki. Malam semakin larut, dia berbaring di katil tetapi tidak dapat tidur. Sambil merenung siling, dia bergumam dalam hati, "Kalaulah betul, tapi tak mungkin. Kalaulah betul dia Yasmin, kenapa? Kenapa dia berpura-pura tak kenal?" Sebelum tidur, dia teringat akan selipar wanita itu yang diletakkan di pintu masuk. Selipar kelabu yang sama seperti yang digunakan oleh Yasmin. Di atas selipar itu, tertulis dengan pen penanda merah huruf kecil Y. Aiman terus membuka matanya. Memang dia Yasmin. Keesokan paginya, Aiman duduk di kerusi dapur dengan secawan kopi di hadapannya. Sambil memandang uap yang keluar dari cawan, dia berasa seperti berada dalam ketenangan sebelum ribut melanda. Jam menunjukkan pukul 7 pagi, dan waktu ketibaan wanita itu semakin dekat. Apabila bunyi pintu depan dibuka, Aiman secara naluriah menahan nafas. Bunyi selipar ditanggalkan, dan bunyi tapak kaki yang menghampiri dapur, semuanya biasa didengar, tetapi kini perasaan aneh dan takut menyelubunginya. Zahra menjengukkan kepalanya dengan senyap dan memberi salam. "Selamat pagi,
Encik. Hari ini saya mula dengan lap tingkap, ya? Aiman hanya mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia perlahan-lahan bangun dari kerusi dan menuju ke bilik tidur utama. Dia membuka laci di sebelah almari pakaian dan mengeluarkan sebuah kotak biru lama. Kotak yang penuh dengan kesan cap jari itu berisi barang-barang peninggalan Yasmin. Dari bahagian paling dalam, dia mengeluarkan sekeping gambar dan sebuah buku diari. Kembali ke dapur, dia meletakkan gambar itu di hadapan Zahra tanpa berkata apa-apa. Gambar seorang wanita sedang melipat kain jemuran di halaman rumah yang cerah. Berbaju teh putih dengan apron bercorak bunga, rambutnya diikat tocang. Sebaik sahaja melihat gambar itu, Zahra terhenti. Ini, istri Encik ke? Dia coba mengekalkan riak wajah tenang, tetapi hujung jarinya kelihatan menggeletar. Ya, Yasmin. Aiman tidak memanjangkan kata-katanya. Tapi pelik kan? Apron yang awak pakai semalam, sama macam apron dalam gambar nih. Sampai ke bahagian talinya yang sikit terurai pun sama. Wajah Zahra menjadi kaku. Mungkin, kebetulan serupa. Kalau kerja dapur, banyak baju macam nih, kan? Awak tak suka petai, sama macam Yasmin. Daging masak hitam pula, awak selalu guna jus per untuk gantikan gula. Macam yang awak buat semalam. Memasak nih ikut gerak hati. Sebagai suri rumah, perkara macam tuh. Dan Aiman memotong kata-katanya sambil menunjukkan selipar itu. Dekat selipar nih ada tulisan Yi guna pen merah, kan? Yasmin yang tandakan barang dia. Macam mana awak nak jelaskan semua nih? Zahra hanya diam. Dia menggigit bibir, coba untuk berkata sesuatu, tetapi akhirnya tiada apa yang terkeluar. Awak tanya saya intip awak ke? Tak, bukan saya yang perhatikan awak. Cuma, terlalu banyak kebetulan sampai saya jadi takut. Saya coba buat tak tahu, tapi saya asyik nampak Yasmin dalam diri awak. Pada saat itu, mata Zahra kelihatan goyah. Dia coba untuk tersenyum, tetapi bibirnya terus menggeletar. Kebetulan macam tuh kadang-kadang berlaku dalam dunia nih. Boleh jadi, kan? Tapi yang ini, Aiman membuka buku diari itu. Ini diari yang Yasmin tulis sebulan sebelum dia meninggal dunia. Dia menunjuk ke satu halaman. Jika aku dapat kembali ke dunia ini, ada satu rumah yang aku ingin kembali. Aku akan berada di sisinya dalam diam, dengan cara yang aku cintai, tanpa diketahui sesiapa. Zahra merenung diari itu sambil menarik nafas. Air mata yang bergenang di matanya kini mengalir deras seperti sungai yang tidak dapat ditahan. Kenapa Encik buat saya macam nih? Saya bukan dia. Malam tuh masa awak kemas peti sejuk, awak sendiri yang keluarkan botol jem oren dari bahagian paling bawah, kan? Tiada siapa tahu pasal tuh selain Yasmin. Saya sengaja sorokkan. Macam mana awak tahu? Zahra tidak menjawab. Atau lebih tepat lagi, pada saat itu, dia tidak mampu berkata apa-apa lagi. Aiman berkata dengan perlahan, awak sebenarnya siapa? Dan wanita itu dengan senyap memalingkan badannya. Tetapi di sebalik belakangnya, gegaran bahunya yang coba menahan tangisan jelas kelihatan. Petang itu, Aiman bergumam sendirian. Sekarang, aku yang kena bertindak. Keraguan di dalam hatinya sudah terlalu besar, dan dia tidak boleh kembali kepada kehidupan biasa. Dia harus mengesahkan sendiri siapa wanita itu dan mengapa dia muncul semula di hadapannya. Aiman mengambil telepon bimbitnya dan melihat alamat yang ditinggalkan oleh Zahra semasa menandatangani kontrak beberapa hari lalu. Pada mulanya dia tidak mengendahkannya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Walaupun terletak di Kuala Lumpur, kawasan itu kelihatan terlalu usang, dan Aiman meragui sama ada alamat itu benar. Takkanlah dia sengaja tulis alamat palsu? Dengan hati yang resah, Aiman masuk ke dalam kereta. Dia memasukkan alamat ke dalam aplikasi navigasi dan menuju ke kawasan pinggir bandar yang dipenuhi flat lama. Sepanjang perjalanan, dia hanya memandang keluar tingkap sambil berulang kali bertanya dalam hati, betul ke Zahra ada di sana? Atau orang lain? Selepas meletakkan kereta, dia tiba di hadapan sebuah bangunan flat 3 tingkat seperti yang tertera pada alamat. Bangunan batu bata merah dengan cat yang sudah terkupas di sana-sini. Apabila dia berdiri di hadapan unit 2022, Aiman mengambil nafas seketika dan melihat peti surat di sebelah pintu. Nama Zahra tiada di situ. Sebaliknya, di atas pelekat lama, tertulis nama yang pudar, Yasmin. Melihat nama itu, Aiman kaku. Yasmin, tempat apa nih? Dengan hati yang keliru, dia menekan loceng pintu dengan berhati-hati, tetapi tiada jawaban. Tidak lama kemudian, pintu rumah sebelah terbuka, dan seorang wanita tua yang bongkok menjengulkan mukanya. Anak cari siapa? Aiman dengan tergesa-gesa menundukkan kepala. Oh, Makcik. Maaf ganggu,
saya nak tanya, Makcik kenal tak siapa yang tinggal di rumah nih, Puan Zahra, atau, dulu mungkin nama dia Yasmin? Wanita tua itu mengecilkan matanya dan menggeleng perlahan. Yasmin. Ya, memang itu nama budak perempuan yang dulu tinggal sini. Tapi dia dah lama pindah. Rumah tuh kosong dah lama, tapi sebulan lepas macam ada orang datang malam-malam. Tapi tak ada orang tinggal pun. Malam-malam? Iya. Tapi rumah tuh dah lama kosong. Mungkin datang ambil barang agaknya. Kata-kata wanita tua itu membuatkan Aiman semakin keliru. Rumah Zahra yang tertera pada alamat itu adalah rumah kosong, dan di peti suratnya masih ada nama Yasmin. Aiman merenung peti surat itu dengan tajam. Kemudian, dia perasan ada kesan tulisan pen yang ditinggalkan seperti calar kecil. Huruf Y. Itu adalah singkatan yang sering ditinggalkan oleh Yasmin. Dia mempunyai tabiat meninggalkan jejak itu di mana sahaja dia pergi. Pada saat itu, pikirannya menjadi kosong. Yasmin betul-betul masih hidup ke? Atau ada sesuatu yang hidup dengan nama Zahra? Di dalam kereta semasa pulang, Aiman tidak dapat memasang radio pun, tenggelam dalam kesunyian yang mendalam. Dan di satu sudut hatinya, satu perasaan yang tidak dapat dijelaskan mula timbul. Bukan kemarahan, bukan kegembiraan, bukan juga kesedihan, tetapi satu perasaan aneh yang bercampur antara rindu dan ketakutan. Setibanya di rumah, Aiman terus mengambil apron yang ditinggalkan oleh Zahra. Di bahagian dalam apron yang tidak kelihatan, tersembunyi sulaman tangan dengan satu ayat, "Jika aku kembali, tak apa jika kau tak mengenaliku." Pada saat itu, nafasnya terasa sesak. Itu adalah ayat yang sering diucapkan oleh Yasmin. Kalau saya dah tak ada nanti, jangan sedih sangat. Kalau saya kembali, saya hanya akan berada di sisi awak dalam diam. Aiman terduduk sambil bersandar di dinding. Jadi, siapa sebenarnya orang yang berada di sampingku sekarang? Kenapa dia kembali tapi berpura-pura tak kenal? Pandangannya menjadi kabur. Sejak bila entah, hakikat bahwa Yasmin mungkin masih hidup tidak lagi menyakitkan berbanding hakikat bahwa dia hidup sambil menyembunyikan identitinya. Malam itu, Aiman tidak dapat tidur, dan hanya duduk di tepi tingkap dapur sambil memandang subuh. Sebelum kegelapan hilang, Zahra pasti akan masuk ke dalam rumah dengan senyap lagi. Bunyi tapak kakinya masih akan kedengaran seperti biasa. Tetapi kini, hati Aiman yang mendengar bunyi tapak kaki itu tidak akan sama seperti dahulu. Keesokan paginya, Zahra seperti biasa, dengan pakaian kemas, menekan loceng pintu rumah Aiman. Apabila pintu dibuka, dia memberi salam ringkas dan masuk dengan senyap. Tetapi suasana hari ini berbeza. Di pintu masuk, tempat yang biasanya hanya dilaluinya, Aiman sedang berdiri. "Hari ini, kita perlu berbual sekejap." Zahra mengangguk tanpa menunjukkan riak terkejut. "Baiklah, Encik, ada apa-apa yang nak dibincangkan?" Aiman menunjuk ke arah meja makan dapur, dan mereka berdua duduk berhadapan. Selepas seketika sunyi, Aiman mengeluarkan sekeping gambar lama dari laci dan meletakkannya di atas meja. Gambar itu menunjukkan Zahra berdiri di sebelah meja makan pada hari pertama dia datang ke rumah itu. Walaupun kabur, satu ayat yang disulam pada apron itu jelas kelihatan. "Jika aku kembali, tak apa jika kau tak mengenaliku." Awak pernah nampak ayat ini di mana-mana? Zahra melihat gambar itu dan menggeleng perlahan. Ayat yang puitis. Mungkin ayat yang sedang populer di mana-mana? Ayat ini, Yasmin selalu guna masa dia masih hidup. Dalam diarinya pun ada. Kening Zahra sedikit bergetar. Walaupun sangat halus, Aiman tidak terlepas pandang perubahan itu. Dia tanpa teragak-agak mengeluarkan diari itu dan membukanya. Ini diari terakhir yang Yasmin tulis sebelum dia meninggal dunia. "Dulu saya tak berani baca, tapi sekarang rasanya saya dah boleh." Aiman menunjuk ke satu halaman dengan jarinya. Di situ, terselit sepucuk surat, dan pada sampulnya tertulis dengan dakwat merah, "Jika suatu hari nanti kau punya keberanian, bacalah surat ini." Aiman membuka sampul itu dengan berhati-hati dan mula membaca surat itu dengan kuat. "Aiman, suatu hari nanti saya ingin kembali. Kembali ke sisi awak. Walaupun dalam rupa yang berbeza, tak apa jika awak tak kenal saya. Cukup sekadar sekali, walau apapun rupa saya, awak rasa saya seperti dia. Itu sudah cukup bagi saya." Suara Aiman bergetar seketika. Zahra hanya menunduk dalam diam sambil menarik nafas. Kemudian Aiman bertanya, "Adakah Yasmin telah kembali? Atau ada yang berpura-pura telah kembali?" Zahra tidak menjawab, hanya memandang keluar tingkap. Matanya kelihatan goyah, dan di celah-celah itu, Aiman melontarkan soalan terakhir. "Puan Zahra, awak siapa?" Pada saat itu,
Zahra terdiam lama. Kemudian, dia membuka mulut dengan perlahan. "Encik pernah dengar tentang amnesia?" Aiman mengangguk dengan riak wajah yang tegang. Zahra menyambung, "Selepas kemalangan 3 tahun lalu, saya kehilangan semua ingatan. Apabila saya sedar di hospital, saya tak ingat apa-apa. Tapi baru-baru ini, ingatan saya mula kembali sikit demi sikit, dan saya mula mencari Encik." Aiman memandangnya seolah-olah menahan nafas. Dia menyambung dengan tenang, "Pada mulanya saya tak yakin. Tapi sebaik sahaja saya melangkah masuk ke rumah nih, semuanya menjadi jelas. Semua kenangan kita bersama." Zahra mengeluarkan secebis kain kecil dari bagnya. Ia adalah sebahagian daripada apron Yasmin, dan di sudutnya kelihatan sulaman yang pudar. Dia berikan ini sebelum dia pergi. Dia kata, kalau dia tak dapat kembali, dia minta saya gantikan tempatnya. Aiman menutup mukanya dengan tangan sambil mengeluh. Pikirannya bercelaru, tetapi di satu sudut hatinya, ada kehangatan yang mula merebak. Catatan yang ditinggalkan Yasmin, jejaknya, dan orang yang berada di hadapannya sekarang. Zahra berkata perlahan, "Saya hanyalah bayang-bayang dia. Tapi, ini kali pertama saya rasa, alangkah baiknya jika bayang-bayang ini pun boleh memberi kehangatan kepada seseorang." Air mata yang bergenang di matanya berkilauan, dan Aiman memandangnya lama sebelum bangun dengan perlahan. "Sama ada awak Yasmin atau tidak, jika awak adalah hadiah terakhir yang Yasmin tinggalkan untuk saya tak boleh mengabaikannya begitu sahaja." Di luar, angin musim luruh bertiup lembut, dan sekeping gambar di atas meja makan bergoyang sedikit. Yasmin dalam gambar itu dan Zahra yang sekarang, jelas orang yang berbeza, tetapi entah kenapa, terasa hati yang sama. Petang itu, Aiman mengunjungi kedai bunga langganan lamanya. Tempat yang selalu dikunjunginya setiap kali ulang tahun semasa Yasmin masih hidup. Pemilik kedai bunga itu menyambutnya dengan wajah gembira. "Aduh, lama betul tak nampak. Puan Yasmin sehat?" Kata-kata itu membuatkan Aiman menunduk seketika. Pemilik kedai itu kelihatan serba salah dan menyambung dengan gagap, maafkan saya. Tabiat lama nih masih tak hilang." Aiman memaksa diri untuk tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil sebuah pasu bunga kecil dan berpaling. Tetapi pada saat itu, dia terserempak dengan seseorang berhampiran pintu keluar. Seorang wanita pertengahan umur yang memakai kot kuning air yang kemas, wajah yang seperti pernah dilihatnya. Wanita itu memandang Aiman lama sebelum bertanya dengan berhati-hati, "Encik nih, suami Puan Yasmin, kan?" Aiman mengangguk terkejut. "Ya, saya, tapi, Puan kenal saya. Nama saya Rosnah. Dulu saya satu kelas tarian dengan Yasmin. Pernah melawat dia di hospital beberapa kali, tapi mungkin kita tak pernah berjumpa." Wanita itu memerhatikan Aiman dengan pandangan yang berhati-hati tetapi tajam. Selepas terdiam seketika, dia menyambung, "Saya dengar ada perempuan yang mirip Yasmin selalu datang ke rumah Encik sekarang. Jiran sebelah rumah Encik yang cerita, katanya mirip sangat sampai seram." Kata-kata itu membuatkan riak wajah Aiman berubah. "Oh, itu cuma pembantu rumah. Muka mereka kebetulan serupa, ya ke?" Rosnah memandang Aiman dengan riak wajah yang penuh makna dan berkata, "Yasmin ada tahi lalat di batang hidungnya, dan hujung kening kirinya ada parut sikit. Perempuan tu pun macam tu ke?" Aiman terasa seperti berhenti bernafas seketika. Wajah Zahra yang selama ini sengaja tidak ditelitinya, kini terbayang di pikirannya. Yasmin bila senyum, lesung pipit kiri dia naik dulu. Dan masa makan, dia selalu letak tuala atas riba. Cawan air pula, dia ada tabiat letak di sebelah kanan atas pada sudut 45 darjah. Pembantu rumah tu, pun macam tu ke? Rosnah melontarkan soalan yang bukan seperti soalan, dan Aiman tidak dapat menjawab apa-apa, dia hanya berundur selangkah. Dalam perjalanan pulang, Aiman teringat setiap satu perbuatan Zahra. Cara dia melipat tuala dengan kedua-dua tangan dan meletakkannya di sudut meja semasa menyediakan makanan. Tabiat memegang mangkuk nasi dengan tangan kiri. Riak wajahnya apabila tersenyum, di mana lesung pipit kirinya naik terlebih dahulu. Malam itu, ketika Zahra masuk ke bilik sebentar, Aiman pergi ke bilik air dan memeriksa barang mandian Zahra. Pisau cukur, gunting kecil, dan di antara alat solek, ada satu barang aneh. Pelekat kulit tiruan dan pewarna tahi lalat. Semuanya kelihatan seperti peralatan solekan pentas, bukan untuk kegunaan perubatan. Pada saat itu, Aiman berdiri kaku di hadapan cermin bilik air. Dia mahu menjerit tidak, tetapi semua kepingan teka-teki di pikirannya mula bercantum menjadi satu.
Dan apabila Zahra kembali ke ruang tamu, dia berkata seolah-olah tiada apa yang berlaku, "Saya hidangkan asam pedas, ya," katanya arwah Puan Yasmin suka. Kata-kata itu membuatkan Aiman tidak dapat mengangkat kepalanya. Dia mahu bertanya bagaimana wanita itu tahu, tetapi tiada suara yang keluar dari mulutnya. Selepas makan, Aiman mengeluarkan gambar yang diambil bersama Yasmin dari laci yang dalam. Salah satu daripadanya, gambar Yasmin sejurus sebelum pembedahan, wajahnya berbalut. Di belakang gambar itu, terlekat jadwal perubatan, pembinaan semula wajah fase ke-3, tarikh, belum ditetapkan. Dan satu baris memo yang ditulis dengan tulisan tangan yang tidak dikenali, apabila tiba hari untuk berdiri di hadapannya semula, pastikan dengan wajah tersenyum. Tulisan itu tidak dikenali oleh Aiman, tetapi nadanya sama seperti kehangatan Yasmin. Orang yang diingatinya, kata-katanya, hatinya. Pada saat itu, loceng pintu berbunyi. Aiman terkejut dan bangun, lalu mendekati pintu dan meletakkan tangannya pada tombol dengan berhati-hati. Matanya bergetar, tetapi di dalamnya ada satu keazaman. Tak apa jika bukan Yasmin. Jika orang itu membawa ingatan dan hati Yasmin, aku akan menerimanya. Pukul 2 pagi. Rumah itu sunyi sepi. Tetapi Aiman tidak dapat tidur walau sekelip mata. Selepas berulang kali berbolak-balik sambil merenung siling yang gelap, akhirnya dia bangun dari katil dengan senyap dan pergi ke ruang tamu. Di atas meja, masih ada 2 cawan teh yang belum dikemas, dan di dapur, tergantung apron Zahra yang belum sempat diuruskan. Pemandangan itu terasa aneh dan pada masa yang sama, biasa. Dia tanpa sadar melangkah ke arah bilik yang didiami wanita itu. Disebabkan tabiatnya yang selalu menutup pintu dengan berhati-hati, dari celah pintu terhidu bau lavender yang samar-samar. Apabila dia membuka pintu dengan perlahan, bilik itu kemas dan teratur. Katilnya tersusun rapi, dan di atas meja, ada sehelai kertas nota kuning. "Esok pagi saya pergi pasar. Kalau ada apa-apa yang perlu dibeli, sila beritahu." Di hujung ayat itu, tulisan tangannya. Aiman sekali lagi merasa sebak, tulisan itu terlalu mirip dengan tulisan yang sering ditinggalkan oleh Yasmin semasa hayatnya. Dia masuk ke dalam bilik dengan senyap dan duduk di meja. Kemudian, dia membuka beg kecil yang diletakkan di sebelah katil. Di dalamnya, ada buku diari wanita itu. Selepas teragak-agak lama, dia membuka halaman pertama dengan berhati-hati. "Hari ini, aku pertama kali masuk ke rumah itu. Apabila berdiri di hadapan pintu, kakiku menggeletar dan hatiku sebak. Hati ini masih berdebar-debar apabila berada di sisinya." Aiman tidak dapat menyelak halaman seterusnya. Hujung jarinya menggeletar dan matanya mula berair. Pada saat itu, lampu bilik menyala, dan dari arah pintu, Zahra masuk. Rambutnya kusut, dan dia memakai kardigan nipis di atas baju tidurnya. Dia memandang Aiman dan membuka mulut dengan perlahan. "Encik dah baca." Suara itu, rendah tetapi penuh keyakinan. Itu bukan lagi suara seorang pembantu rumah. Aiman tidak dapat mengangkat matanya. "Kenapa? Tak beritahu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kenapa awak tak beritahu saya apa-apa?" Zahra mendekat dengan senyap dan duduk di hadapan Aiman. "Hari saya sedar di hospital, awak dah tak ada. Saya diberitahu dokter dah putus harapan terhadap saya, dan saya cuma nak kembali. Saya nak berada di sisi awak dalam diam." Air mata bergenang di matanya. "Tapi, bila awak tak kenal saya tak sampai hati nak beritahu." Aiman tidak berkata apa-apa. Dia hanya memandang wanita itu dengan pelbagai emosi yang bercampur aduk. Rindu, marah, keliru, dan lega. "Pada mulanya, saya pun tak ada keberanian nak beritahu. Tapi setiap hari melihat awak tersenyum, saya rasa cukuplah sekadar berada di sisi awak." Pengakuannya senyap tetapi memenuhi ruang bilik itu. Aiman perlahan-lahan mencondongkan badannya ke hadapan dan menghulurkan tangan untuk memegang belakang tapak tangan wanita itu. "Zahra, bukan Yasmin." Mendengar kata-kata itu, wanita itu memejamkan mata dan menundukkan kepala. Nama itu, nama yang sudah lama tidak dipanggil sesiapa, kini seolah-olah hidup kembali. Pada saat itu, telepon pintar lama di atas meja bergetar. Ia adalah model yang digunakan oleh Yasmin semasa hayatnya. Di skrin, tertera satu message, "Proyek kupu-kupu selesai." Wajah, suara, cap jari, semua berjaya diubah. Melihat message itu, mata Aiman bergetar. Dia baru sadar bahwa pembinaan semula yang dikatakan oleh wanita itu bukanlah sekadar pembedahan plastik biasa.
Dia telah mengubah segala-galanya untuk kembali. Hanya untuk satu sebab, untuk berada di sisi lelaki itu. Aiman tidak dapat melepaskan pandangannya dari skrin telepon. Proyek kupu-kupu selesai. Wajah, suara, kap jari, semua berjaya diubah. Satu baris ayat itu meruntuhkan menara emosi yang telah dibinanya selama ini. Wanita itu bukan sekadar mendapatkan semula ingatannya, Yasmin, atau Zahra, adalah seseorang yang telah mengubah segala-galanya sejak awal lagi. Dia perlahan-lahan mengangkat kepala. Wanita itu masih duduk diam, tiada sebarang getaran pada riak wajahnya, seolah-olah dia telah menjangkakan semua reaksi ini. Apa semua nih? Suara Aiman menjadi lebih rendah, tetapi di dalamnya tersembunyi kemarahan, kekecewaan, dan keputusasaan yang berselirat. Betul ke awak Yasmin? Zahra memejamkan matanya seketika sebelum membukanya. Dia mengangguk. Betul, ini saya, Aiman. Tapi kenapa? Aiman menggenggam tangannya. Dia meletakkan telepon bimbit itu dan bangun dari kerusi, berjalan mundar-mandir di dalam bilik. Kenapa sampai macam nih? Kenapa awak tipu saya? Dia menghela nafas perlahan. Masa saya sedar di hospital, kewujudan saya seolah-olah dah hilang. Nama Yasmin, keluarga, rekod, semuanya dah tak ada. Jadi, saya buat pilihan. Untuk hidup semula. Dan untuk berada di sisi awak. Suaranya tenang, tetapi penderitaan di dalamnya tidak dapat disembunyikan. Saat awak tak kenal saya anggap saya dapat peluang. Harapan untuk mula semula dari awal. Kata-kata itu membuatkan Aiman melepaskan kemarahan yang ditahannya. Itu harapan? Tipu orang? Berbohong? Itu kecinta yang awak maksudkan? Dia meninggikan suaranya dan melangkah ke arah wanita itu. Awak nampak saya nih bodoh ke? Awak percaya saya takkan kenal awak? Wanita itu hanya berdiri diam seketika. Kemudian, dia membuka mulut. Bukan sebab awak tak kenal saya, tapi sebab awak dah kuburkan nama Yasmin dan teruskan hidup. Kata-kata itu membuatkan Aiman terhenti. Awak dah hapuskan semua jejak saya. Gambar, barang-barang, malah majelis tahlil pun tak buat. Kenapa? Sebab bila awak dah padamkan semuanya, awak tak ada keyakinan untuk terima saya kalau saya muncul semula, kan? Kata-kata itu menusuk dada Aiman seperti pisau. Memang benar. Dia tidak meratapi kematian Yasmin, sebaliknya dia melarikan diri. Dia mengemas semuanya dan menutupinya seolah-olah ia tidak pernah berlaku. Wanita itu mengesat air matanya dengan senyap. Saya tak nak berubah jadi raksasa sampai awak tak kenal saya, tapi hanya dengan cara itu saya boleh berada di sisi awak. Pada saat itu, kedengaran bunyi pintu depan dibuka. Kemudian, suara seorang lelaki yang tidak dikenali kedengaran. Cik Zahra, pintu tak berkunci. Ada apa-apa masalah ke? Aiman menoleh, dan di hadapan pintu berdiri seorang lelaki pertengahan umur yang memakai kot putih. Pada tanda namanya, tertulis, Dr. Irfan, Yayasan Genetik Malaysia. Zahra kelihatan terkejut dan bangun sambil menunduk. Maaf, doktor. Hari ini saya tak sempat beritahu. Lelaki itu memandang Aiman sekilas dan menutup pintu dengan senyap. Kemudian dia berkata, nampaknya kita tak boleh sembunyikan lagi. Dah tiba masanya untuk beritahu Encikni juga. Barulah Aiman sedar. Perkara ini bukan sekadar pengakuan pribadi, tetapi terletak di atas latar belakang yang lebih besar. Kau siapa? Dan perempuan ini sebenarnya apa? Beribu kepingan teka-teki yang tersembunyi selama ini perlahan-lahan mula menemui tempatnya. Tetapi sebelum teka-teki itu lengkap, dia belum bersedia. Petang itu, rumah diselubungi kesunyian. Hanya bunyi jam dinding yang bergema di ruang tamu. Aiman duduk seorang diri di meja makan, manakala Zahra, atau Yasmin, berdiri di sudut dapur sambil memandangnya tanpa berkata apa-apa. Pandangan yang tidak bertemu tetapi tidak juga mengelak itu seolah-olah memeluk diam-diam rentang waktu yang panjang di antara mereka yang pernah menjadi suami istri. Awak nak tinggal sini lagi? Aiman memulakan bicara. Suaranya tenang, tetapi ada getaran yang datang dari lubuk hatinya. Barulah Yasmin mengangkat kepalanya. Tak pernah sehari pun saya tak pikir nak hidup, tapi saya rasa saya tak layak. Dia berjalan dengan berhati-hati dan duduk di hadapan Aiman. Tangannya diletakkan di atas meja, kemudian teragak-agak dan diturunkan semula. Masa ingatan saya kembali, saya sangat takut. Macam mana kalau awak tak terima saya? Macam mana kalau awak dah ada kehidupan lain? Sebab tu saya terus bersembunyi. Tapi kenapa awak kembali? Soalan Aiman tidak mengandungi kemarahan atau kesedihan. Hanya ada rasa ingin tahu yang berat, seperti seseorang yang memerlukan jawaban. Yasmin menunduk dan membuka mulut.
Dekat pusat jagaan tempat saya tinggal dulu, ada sepasang suami istri tua. Istrinya nyanyuk, dan suaminya setiap hari cakap benda yang sama. Tak apa, awak tetap cinta hati saya. Bila saya dengar tuh, saya sedar. Mungkin tak apa kalau saya cuma berada di sisi awak, walaupun saya dah hilang segala-galanya, mungkin saya masih boleh hidup di sisi awak. Air mata bergenang di matanya, dan Aiman mengetap bibir. Kata-kata itu jelas datang dari seseorang yang ingin percaya semula kepada orang lain, dan dia sadar, objek kepercayaan itu adalah dirinya sendiri. Saya hidup sebagai Zahra, bukan Yasmin, setiap hari berjalan di sisi awak. Saya curi-curi siapkan makanan awak, kemas baju awak, dan kadang-kadang kita duduk depan TV tanpa bercakap, macam dulu, semua tuh sangat menenangkan. Awak tak tahu, tapi rutin singkat tuh terasa seperti seumur hidup bagi saya. Mendengar kata-kata itu, Aiman menunduk seketika dan memejamkan mata. Ingatan dan Zahra yang berada di hadapannya kini mula bertindih. Cara bercakap, bunyi tapak kaki, malah desahan nafas kecil. Dia kini faham mengapa semuanya terasa begitu biasa sejak awal lagi. Boleh tak, kita mula semula di rumah nih? Soalan Yasmin kedengaran berhati-hati tetapi tegas. Aiman tidak menjawab, sebaliknya menghulurkan tangan dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas tangan wanita itu. Sejak awak pergi, masa saya terhenti. Kalau sekarang masa tuh boleh berjalan semula. Kemanapun, saya nak ikut bersama. Dua tangan yang bertaut itu diletakkan di atas meja, dan cahaya lampu dapur menyinari tangan mereka dengan lembut. Beberapa hari kemudian, Yasmin memindahkan barang-barangnya bukan ke bilik tetamu, tetapi ke bilik tidur mereka yang lama. Di satu sudut rak buku di ruang tamu, novel yang pernah ditinggalkannya diletakkan semula. Di bawah sinki, diletakkan sabun pencuci berbau lemon yang dipilihnya. Masa untuk mereka membiasakan diri semula berjalan dengan senyap tetapi kukuh. Malam itu, Aiman keluar ke halaman dan mengeluarkan sebatang rokok, tetapi menyimpannya semula ke dalam poket. Dia bergumam, "Yasmin, awak bukan kembali, tapi awak sebenarnya memerhati saya sebelum memeluk saya." Tiba-tiba, pintu belakang terbuka, dan Yasmin berjalan keluar dengan senyap. Dia membawa 2 cawan teh panas. "Ini teh kamomil yang awak suka dulu." Aiman mengambil cawan itu dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua duduk bersebelahan di bangku halaman, memegang cawan teh tanpa bercakap. Di bawah cahaya bulan yang tenang, di dalam hati mereka, ada masa yang telah mula mengalir semula. Beberapa hari kemudian, pada hari hujan renyai-renyai, Yasmin pulang dari pasar sambil memegang payung dan berdiri di hadapan pintu. Aiman sedang menyapu halaman dengan penyapu. "Tak payah pakai payung ke?" tanya Yasmin. Aiman menggeleng sambil tersenyum. "Hujan macam nih, cukuplah untuk saya dengar bunyi awak datang." Yasmin terhenti seketika, kemudian turut tersenyum mendengar kata-kata itu, dan mereka berdua bertentang mata sambil melangkah masuk ke dalam rumah bersama-sama. Rumah itu sama seperti dahulu, tetapi udara di dalamnya telah berubah sepenuhnya. Dan di dinding berhampiran pintu masuk, tergantung sebuah bingkai kecil. Di dalamnya tertulis, "Disinilah permulaan kita." Keperitan kehilangan seseorang, dan kehangatan memeluknya kembali. Kehidupan, begitulah caranya ia membentuk kita menjadi lebih kuat secara perlahan-lahan. Jika Anda ingin terus bersama kami untuk kisah-kisah yang hangat dan mendalam seperti ini, jangan lupa untuk melanggan, suka, dan mengaktifkan pemberitahuan. Kisah kami yang seterusnya akan datang dengan senyap di penghujung hari Anda.